Aku tidak pikir sesiapa pun berani menentang aku. Tunggu dulu. Kau Pujang, anak saudara kepada Beta. Dan kau Sangkurnia, anak Beta. Beta tidak mau kau berdua bertarung bermati-matian di hadapan Balerong Sri ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Patik harap diampun. Bujang dan anak-anak telah mengeluarkan kata-kata. Dari itu, biarlah seisi negeri mengetahui siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Ampun tuanku. Rasa Patik, biarlah mereka berdua menyelesaikan perkara ini di sini. Supaya tidak lagi berbangkit-bangkitan di antara kedua pihak. Kalau begitu, berikan mereka kayu yang berbolot kain itu. Dan biarkan mereka berhadapan di gelanggang ini. Mulakan. Kemenangan ini jatuh kepada Sangkurnia. Berhenti! Perkara ini mesti habis di sini saja. Dan kamu berdua mesti bermaaf-maafan. Ingat, kau hanya anak pungutan. Kau anak pungutan! Kau anak pungutan! Kau anak pungutan. Kau anak pungutan. Ibukan hati. Pulang tersenyum mesra. Mendengar dendang gaya irama di hati lara. Bintang merindu. Mengapa anak-anak nampaknya begitu sedih? Sangkurnia anakku, apakah yang menyusahkan hatimu? Ada orang mengatakan
bahwa anak anda ini bukan betul-betul anak kandungan dari ayahanda dan bunda. Cuma anak pungut saja. Oh Tuhan, moga-moga dapatlah kita anak. Kalau tidak anak sendiri, anak angkat pun jadilah. Hei, Tunggal. Tuanku, Patik menghadap. Mengapa kau tinggalkan tempat jagaanmu di dusun dekat sana? Ampun tuanku. Apa yang hendak Patik sembahkan ini hanya untuk diri tuanku dan permaisuri saja. Dan ini adalah rahsia tuanku. Rahsia? Sekarang cuma kita bertiga saja. Cakap. Apakah yang kau bawa itu? Ampun tuanku. Patik menjumpai seorang bayi laki-laki. Bayi ini adalah kurniaan dari Sang Dewata Mulia Raya untuk tuanku. Anak. Apakah namanya? Dia belum bernama tuanku. Sayang. Beta akan beri nama Sang Kurnia. Siapakah yang berani berkata dusta begitu? Ada desas-desus ayahanda. Janganlah percaya. Kalau percaya desas-desus yang dikatakan orang itu, jahanamlah kita. Percayalah kata-kata ayahanda. Anak anda akan mewarisi segala tahta kerajaan ayahanda. Percayalah kata-kata ayahanda. Kau anak pungutan! Kau anak pungutan! Dewata yang mulia, Sang Kurnia, anak Sang Raja Murba ini ingin tahu apakah dia betul-betul anak kepada bapak dan ibunya. Rahasia ditanya, jawabnya pun rahasia juga. Dia ada terdengar bahwa dia bukan anak kepada bapak dan ibunya. Sudah tentulah dia anak kepada bapak dan ibunya. Aku boleh nampak bintangnya sekarang, terang bercahaya-cahaya. Tiba-tiba gelap, hilang langsung. Aku mesti beritahu dia sesuatu perkara yang dia mesti tahu. Perkara ini tidak sanggup diucapkan oleh mulut manusia atau didengarkan oleh telinga manusia. Tapi dengar ini, hai Sang Kurnia. Dengar baik-baik, jangan lupa. Sudah nasibmu ditakdirkan membunuh bapak dan membuat istri
Sudah nasibmu begitu. Adakah Raja Sang Murba dan Permaisuri Ratnasuri itu ibu dan bapa kepada aku? Dia tidak menyebut. Adakah Raja Sang Murba dan Permaisuri Ratnasuri itu ibu dan bapa kepada aku? Tanya dia. Dia tidak boleh memberitahu lebih daripada itu. Paksa dia datang balik. Kau mesti tanya. Tanya dia! Sudah nasibmu diakan itu. Sudah nasib begitu. Sudah nasibnya mesti menderita. Penderitaan yang tidak sanggup dideritai oleh seorang manusia. Seperti bintangnya yang terang dan tiba-tiba gelap itu. Aku mesti lari daripadamu semua, supaya tiada terjadi apa yang akan terjadi. Aku mesti menentang takdir yang begitu kejam bagiku. Kalau tidak, bagaimanakah aku akan menanggung beban dosa yang maha besar itu? Tinggallah buat selama-lamanya. Jalan ini menuju ke Teluk Nibung. Yang ini pula ke mana? Jalan ini juga ke Sungai Nibung, tapi jauh sedikit. Simpang apakah ini? Inilah yang dinamakan Simpang Tiga Keramat. Kemanakah Tuan hamba nak menuju? Hamba nak pergi ke hadapan dan meninggalkan belakang. Hamba nak meninggalkan Gunung Jerai dan pergi kemana-mana pun. Jika Sungai Nibung di hadapan, ke Sungai Nibunglah hamba pergi. Lagi lama aku mengembara, lagi ramai orang-orang pelik aku jumpai.
Hei, kamu pergi patah balik supaya senang kami jebrak. Pergi. Kenapa aku mesti patah balik? Ini kan boleh jalan. Silakan. Tak ada orang yang berani menentang perintahku. Prambos, apa yang kau tunggu lagi? Kau jangan jadi kurang hajar. Kau pergi patah balik. Kau tak boleh halang aku. Kaulah yang patah balik. Aku ni akan nak sampai. Hei kau, jangan cari nas. Kalau aku tak mau patah balik, apa yang korang nak buat? Tunggal. Tunggal. Siapa tu? Aku Putih. Apa kau tak kenal aku lagi ke? Bukankah kita seguru? Putih? Ya, aku Putih. Apa khabar Putih? Baik. Lama kita tak berjumpa. Ya. Apa kabar kau? Oh. Aku seorang pendekar. Aku ditugaskan berjaga di dusun tempat jin bertendang ini. Siapa yang nak mencuri di sini? Kau tahu. Sebenarnya, aku dibuang di sini. Aku dibuang. Kau tahu, aku pendekar tunggal dibuang. Apa yang kau bawa ni? Seorang budak yang baru lahir? Di mana kau dapat budak ini?
Padu kain pembalutnya. Cantik. Dan segar pula budak ini. Ini sudah tentu. Bukan sembarangan ibu bapaknya. Memang. Aku ditugaskan oleh ibu bapanya membuangkan budak ini di tengah-tengah hutan supaya matilah dia. Tapi hatiku tak sampai. Kerana budak ini tidak berdosa. Dari itu aku bawakan budak ini kepada kau tunggal. Aku yakin kau boleh menyimpan rahasiaku ini. Peliharalah dia. Biarlah dia hidup jauh dari ibu bapanya di Sungai Nibung. Kerana mereka tidak sayangkan dia lagi. Mengapa? Kata Ali Nujum, dia akan membawa bala kepada ibu bapanya dan kepada dirinya sendiri. Suatu bala yang sangat dahsyat, sehingga mulut tak sanggup menyebutnya dan telinga tak sanggup mendengarnya. Dato' Bendara, jalankan perintah. Tuanku, bertanda. Sanggupkah kau memelihara budak ini? Apa hajat? Bolehkah hamba menumpang tidur malam ini? Boleh, asalkan tuan hamba sanggup membayar 2 rial. Baiklah. Silakan. Hamba belum makan. Oh, boleh. Kalau tuan hamba mau makan, lagi 1 rial. Baiklah. Tunggu sebentar. Silakan. Aku tak makan garam. Kalau begitu, makanlah nasi itu saja. Nggak nasi lagi? Sudah cukup. Di mana tempat tidur? Tidurlah di sini saja. Aman sini tamak. Pelik orangnya baik. Peduli apa asalkan kita dapat uangnya. Apa abang nak buat? Aku nak ambil uang-uang ini semua.
Kita sudah meletak umpan kambing. Kalau dia datang, mesti mati. Kita bunuh. Hamba fikir harimau itu harimau sakti. Mari kita carikan. Dengar sini semua. Kita berpecah. Baru cari. Mari. Datuk, nampaknya harimau ini harimau jadi-jadian. Berbahaya. Bagaimana mangkanya Bendara? Mengikut berita yang Patik dapat, Baginda diserang sewaktu menyeberangi jembatan. Marilah kita cari pembunuhnya itu, Bendara. Kita akan membuatnya. Selepas saja kita boleh menghapuskan satu bala besar yang telah menimpa negeri ini. Bala apakah itu, Bendara? Tuanku, Patik tidak memekakkan telinga dan membutakan mata selama ini. Seekor harimau sakti telah bermaharaja lela dalam negeri kita ini. Harimau sakti ini tidak dapat dibunuh oleh senjata manusia. Kalau lamalah harimau sakti ini bermaharaja lela, habislah rakyat, lari atau mati. Apa yang Datuk telah buat untuk mengelakkan malapetaka itu? Patik telah menjemput Datuk Sang Nila datang untuk memberi jalan kepada kita membunuh harimau sakti itu. Ampun tuanku, Datuk Sang Nila datang menghadap. Persilakan. Suruh dia menghadap. Wahai Sang Nila, beta panggil Datuk kemari kerana harimau sakti itu. Patik tahu sebelum ditanya. Patik boleh beri jawapannya. Harimau itu bukanlah sebarang harimau. Tuanku, hamba rakyat datang nak menghadap ke bawah duli. Ampun tuanku, banyak hamba rakyat yang terkorban tuanku. Mereka sedang menunggu di luar. Wahai rakyat-rakyat negeri Sungai Nibung, kemuskilan kamu semua sudah kami ketahui. Dan kami pun sudah menjemput Datuk Sang Nila untuk menunjukkan jalan kepada kita menolak bala itu. Apa yang Datuk Sang Nila nak katakan, katakanlah. Harimau ini bukanlah sebarang harimau. Dia boleh menjelma sebagai manusia. Dan dia boleh balik sebagai harimau. Jika siapa nak membunuh, dia mesti menjawab teka-tekinya. Jika betul tekaannya, harimau sakti itu atau manusia itu, hilanglah saktinya dan boleh dibunuh. Tetapi jikalau salah tekaannya, matilah ia. Apakah teka-teki itu? Itu tak bolehlah Patik katakan. Kerana Patik sendiri yang mengetahuinya. Dan Patik sendiri tak boleh pergi menekanya. Kerana si peneka itu mestilah seorang terona. Terona maknanya seorang yang belum menyentuh seorang perempuan.
Ampun tuanku, kau tidak keberatan ke bawah duri tuanku, Patih akan mencubanya. Wahai bendahara. Tuanku. Peter nak berkata sesuatu. Tuanku. Tuanku. Hai rakyat Sungai Nibong. Tuanku Permaisuri telah bertitah. Baginda tahu bahawa sesiapa yang mara ke hadapan untuk meneka teka-teki itu adalah menyabung nyawanya. Dan jika ia kecewa, ia akan mati. Jika ia berjaya, Tuanku Permaisuri bersetuju melantik ia menjadi raja dalam negeri ini dan juga setuju berkahwin dengan dia menjadi permaisurinya. Yang muda-muda tu pergilah. Hei manusia, senjatamu takkan dapat menembusi aku kecuali teka-tekiku dapat kau jawab. Manusia yang bukan manusia, katakan teka-teki itu. Dah mati tu. Jika dibiarkan harimau itu bermerajalela, tidak digalang, habislah rakyat negeri ini. Datuk Sanila, tidak ada jalan lain untuk kita membunuh harimau itu. Bala ini akan hapus juga. Aku boleh nampak seorang muda datang ke sini. Dia akan menyelamatkan negeri ini daripada bala itu. Tetapi bala itu pergi, bala lain akan datang. Begitulah hal dunia ini. Kenapa ni? Harimau sakti boleh bertukar menjadi manusia, mengamuk dan habis orang-orang dibunuhnya. Kenapa tidak dibunuh? Kalau nak mati, kau pergilah. Di mana harimau tu? Pandai kau teka-teki. Kau anak teruna kan? Kalau tidak, jangan cuba nak menghampirinya. Tunjukkan aku. Di ujung sana. Kamu lagi? Ya. Aku cari orang yang boleh menjadi harimau itu.
Tahukah kau apa akibatnya? Akulah orangnya. Kau nampak itu? Itu mereka yang tak dapat menjawab teka-tekiku. Jangan cuba menakutkan aku. Hei manusia bukan manusia dan binatang bukan binatang. Apakah teka-teki kau itu? Kalau begitu, siaplah untuk mati, hai manusia. Dengar ini. Pagi-pagi berkaki 4. Apakah itu? Jawab. Manusia. Masa pagi, masa ia kanak-kanak, ia merangkak berkaki 4. Tengah hari berkaki 2. Tengah hari, masa dewasa, ia berjalan berkaki 2. Dan petang-petang berkaki 3. Masa petang, masa tuanya, ia bertongkat berkaki 3. Betul tak tekananku ini? Sekarang kau pertahankan dirimu. Betulkan lagi. Hilang. Apakah dia rendah itu, bendahara? Tuanku. Ampun tuanku. Manusia menjadi harimau sudah mati, dibunuh oleh pengembara. Akan menjadi suami kepada tuanku Permaisuri, supaya tidak putus darah kerabat diraja.
Aku tidak fikir sesiapa pun berani menentang aku. Tunggu dulu. Kau Bujang, anak saudara kepada Beta. Dan kau Sang Kurnia, anak Beta. Beta tidak mau kau berdua bertarung bermati-matian di hadapan Balerong Sri ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun sembah Patik harap diampun. Bujang dan anak-anak telah mengeluarkan kata-kata. Dari itu, biarlah seisi negeri mengetahui siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Ampun tuanku. Rasa Patik, biarlah mereka berdua menyelesaikan perkara ini di sini. Supaya tidak lagi berbangkit-bangkitan di antara kedua pihak. Kalau begitu, berikan mereka kayu yang berbolot kain itu. Dan biarkan mereka berhadapan di gelanggang ini. Mulakan. Tuanku. Adakah Memanda bersua dengan Baginda Sultan? Macam satu balak datang ke negeri kita ini. Ya, bagaimana kita nak menguruskan segala bala-bala ini? Selalunya pada masa ini hujan lebat. Tapi sekarang musim kemarau pula. Lihat sawah kita rosak. Tak tahu. Aku yakin suatu bala yang telah menimpa di negeri kita ini. Aku pun fikir begitu juga. Ampun tuanku, mengapa tuanku manggil Patik tergesa-gesa ini? Bendahara tentu tahu apa yang terjadi di negeri ini. Tuanku, cuma si buta saja yang tidak nampak mereka yang mati. Cuma si pekak saja yang tidak dapat dengar jerit raung saudara mara mereka. Ibu bapa dan anak-anak mereka yang meninggal. Datuk Bendahara, beta mau
Datuk pergilah berjumpa dengan keramat yang menurun itu dan tanyakan mengapa penderitaan ini semua. Tanyalah kalau ada kesalahan yang sudah terbuat. Beta akan mentulkan mana yang salah dan beta akan menegak mana yang betul. Beta juga akan menurut perintah Sang Dewata Mulia Raya supaya negeri beta ini aman makmur semula seperti sedia kala. Pergilah bendahara. Perintah Tuanku Patik Junjung. Di hadapan khalayak ini, kerana perkara ini mengenai mereka semua juga. Tuanku, jawapan yang Patik dapat begini. Ada seorang yang terkotor telah lahir dalam negeri ini. Dialah yang mencemarkan bumi ini. Siapakah yang terkotor itu? Dan bagaimanakah kita hendak membersihkan negeri ini supaya cerah kembali? Orang itu mesti dibuang. Kerana hutang darahlah negeri ini diturunkan bala. Darah siapakah yang mengalir itu? Tuanku, sebelum Tuanku menjadi raja dulu, ada seorang raja lain yang bergelar Raja Sang Utama. Beta tahu, tapi beta belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana kemangkatannya? Almarhum mangkat terbunuh, Tuanku. Pembunuh raja itu mungkin nak membunuh beta. Tapi siapa? Ampun, Tuanku. Mengikut madah Mahaguru, si pembunuh itu ada di sini. Jika dicari, pasti bertemu. Dengar ini baik-baik. Sesiapa yang menyaksikan pembunuhan itu dan melindungkannya, dia adalah seperti satu najis yang mesti dibuangkan. Beta tidak peduli. Biarpun dia kerabat diraja ataupun beta sendiri, hukumannya tetap sama. Ini adalah perintah beta. Dengar. Kemangkatan Raja Sang Utama akan beta bela. Kerana beta pengganti dan warisnya. Istrinya pun telah menjadi permaisuri beta. Silakan naik, Datuk. Ampun, Tuanku, Datuk Sang Nila datang menghadap. Datuk Sang Nila yang mengetahui lebih daripada manusia biasa. Datuk sadar, jikapun Datuk tidak nampak apa yang akan terjadi di negeri kita ini, beta telah mendapat perintah dari Sang Dewata Mulia Raya bahawa pembunuhan Raja Sang Utama dulu itu mesti dibunuh atau dibuang dari negeri ini. Bolehkah Datuk memberitahu beta siapakah pembunuhnya? Oh Tuhan, sepatutnya aku tidak datang ke sini. Oh, Datuk tidak hendak menolong beta kah? Biarlah Patik balik menanggung beban. Tuanku tinggal memikul beban Tuanku. Jawapan kepada beta beri dulu. Kalau tidak, seluruh rakyat Sungai Nibung akan jadi seterumuh. Pertuturan kita ini akan membawa cilaka. Sebab itulah Patik menutup mulut. Jika ada sesuatu yang kau tahu, katakanlah. Patik tidak mau membongkar rahsia dalam diri Patik dan dalam diri Tuanku. Apa? Kau mengetahui sesuatu kau enggan mengeluarkannya? Kau nak biarkan negeri ini jadam?
Patik nak menyelamatkan diri tuanku dan diri Patik, jangan tanya Patik lagi. Sia-sia saja. Kau tidak hendak memberitahu beta cakap berdebat? Jangan keras kepala. Ini pun ada tuanku. Bila kamu cabut uban tu, kan dapat beta muda sikit? Ya, tuanku memang masih muda. Iya ke? Jangan salahkan Patik tuanku. Periksalah rumah tangga tuanku terlebih dahulu. Rumah tangga aku? Kau menghina aku! Apa yang akan terjadi itu akan terjadi. Apa yang akan terjadi itu? Katakan! Patik tidak dapat berkata apa-apa lagi. Biarpun tuanku murka Patik seperti Guru Halilintar. Cis! Jika kau tidak hendak bercakap, nyatalah kau bersama-sama bersepakat dalam pembunuhan itu. Dan beta tuduh kau sendirilah yang membunuh Raja Sang Utama itu. Hai, sampai begitu pedas kata-kata tuanku. Jika begitu, dengarlah ini. Tuanku yang menuntut supaya Patik berterus terang. Tuanku lah najis yang mengotori bumi negeri ini. Apa? Berani kau berkata begitu? Tidakkah kau berasa malu bertutur demikian gaya? Adakah kau rasa bahwa kau akan kulepaskan begitu saja selepas menghina aku ini? Patik tidak takut. Apa yang Patik katakan ini adalah benar segala-galanya. Siapa yang menyuruh kau berkata begini? Tuanku yang memaksa Patik berkata begini. Ulangkan kata-kata kau. Aku mau dengar kedudukan yang sebenar. Tidak mungkinkah seorang raja seperti tuanku ini pernah jadi pembunuh? Apa? Cermat sikit kata-kata kau. Jangan kau adakan yang tidak-tidak. Nanti kau akan menyesal. Tidak. Dengan tidak sadarnya tuanku sedang hidup dalam keadaan yang berdosa dengan seorang yang tuanku kasihi. Juga sedang menyahanamkan diri tuanku. Adakah kau pikir bahwa kau boleh bercakap begini dengan suka hati kau saja? Apa yang Patik katakan ini benar semata-mata. Apa yang kau katakan ini dusta semata-mata. Sang Dewata Melaya Raya akan membenarkan kata-kata Patik ini. Sang Dewata Melaya Raya akan menjahanamkan tuanku bila tiba masanya. Adakah Datuk Bendahara yang menyuruh kau berkata ini semua? Tuan. Diam! Mungkin bendahara lah yang berdiri di belakang si buta ini. Tuanku. Si buta. Kalau betul kau pandai, kemanakah kau pergi bila harimau bermaharaja lela di negeri ini dulu? Aku yang menyelamatkan negeri ini. Bukan kau. Kau sudah buta. Hendak juga menjatuhkan aku dari kerajaan ini bersama-sama dengan bendahara penderhaka ini. Kau dan bendahara akan menerima hukuman. Ampun tuanku, tuduh-menuduh tidak menguntungkan sesiapa pun. Baiklah kita memikirkan bagaimana kita hendak menunaikan perintah Sang Dewata Mulia Raya itu. Tuanku Raja Sangkonia, biarlah Patik berkata apa yang patut dikata. Tuanku mengejek-ngejek mata Patik yang buta ini. Tuanku ada mata. Mengapakah tuanku tidak nampak akan kejahatan yang sedang tuanku perbuat itu? Tahukah tuanku anak siapa tuanku ini? Tuanku berdosa kepada dia yang di dalam kubur dan dia yang sedang hidup. Kedua-duanya tuanku kasih.
Hei si buta. Kalau aku tahu kau nak merepek macam orang gila ni, aku tak benarkan kau kemari. Pergi semua, pergi. Ayah dan bundanya tak pernah kata kurang gila. Apa? Ayah dan bunda aku? Siapa ayah dan bunda aku? Cakap! Nanti! Cakap! Tuanku akan mengetahui juga kelak asal-usul tuanku. Tuanku, Raja Sangkurnia, pembunuh yang tuanku cari itu ada di sini. Dia memikirkan dirinya seorang asing. Tetapi dia akan ketahui kesudahannya juga. Bahwa tanah inilah tempat tumpah darahnya. Dia datang dengan matanya terbuka. Dia akan pergi dengan matanya buta. Dialah suami dan anak kepada seorang perempuan yang sama. Dia pembunuh. Dia pengganti bapaknya. Begitulah kedudukan yang sebenarnya. Sudah! Pergi! Pergi semua! Sudahlah, Dayang. Pembunuh almarhum Raja Sang Utama mesti dihukum. Kenapa, Kanda? Mesti dicari! Siapakah pembunuh Raja Sang Utama itu dulu? Kalau tahu harus dibunuh orang tu. Betul, betul. Kenapa, Dinda? Tidak. Tidak. Kenapa? Raja Sangkurnia menuduh aku hendak menderhaka padanya. Tak patut dia menuduh aku begitu. Tuanku berkata begitu, mungkin dia panas hati. Lebih baik, Datuk Bendahara terangkan saja di depan orang ramai. Hei Bendahara, apa maksud kau datang ke sini setelah merancangkan penderhakaan terhadap Beta bersama dengan sang nila tua buta itu? Ampun, tuanku. Patik tidak berniat langsung bermufakat dengan sang nila itu. Sungguh pijak Bendahara berselindung di sebalik kata-kata yang manis. Beta akan menghukum Bendahara dengan hukuman mati. Kalau tuanku silap, bagaimana? Beta raja, Beta yang memerintah. Apakah pertengkaran ini? Marilah masuk, wahai suamiku. Pergilah balik, wahai Bendahara. Janganlah bergaduh ketika kita semua ini di dalam kesusahan. Tuhan saja yang mengetahui bagaimana bencinya Beta kepada dia. Kenapa Kanda bencikan Bendahara itu? Kerana dia cuba menumbangkan Kanda. Bagaimana? Dia mengatakan Kandalah pembunuh almarhum Raja Sang Utama itu. Dari pengetahuannya sendiri atau pengaduan orang lain? Dia menyuruh sang nila tua buta itu membuat tuduhan. Oh, Kanda, lupakanlah saja. Dinda ada buktinya. Telahan nujum sang nila itu semuanya tak betul, Kanda. Sang nila juga pernah mentelaah almarhum akan dibunuh oleh puteranya sendiri. Padahal almarhum Mangkat bukan dibunuh oleh anaknya, tetapi oleh perompak-perompak semasa ia meniti di sebuah jembatan. Jembatan?
Kenapa muka Kanda pucat? Betulkah Raja Sang Utama itu dibunuh di atas sebuah jambatan? Iya. Begitulah ceritanya. Di mana simpang itu? Sempang 3 itu dipanggil orang Sempang 3 Keramat. Jalan menuju ke Gunung Jerai. Berapa lamakah sudah kejadian ini? Sebelum saja Kanda menaiki tahta dulu. Oh Tuhan, apakah yang telah terjadi kepada diriku? Mengapa suamiku? Apa yang Kanda risaukan? Jangan tanya aku. Tapi bagaimanakah rupa Raja Sang Utama itu? Dan sejauh manakah tuanya? Dia tinggi, rambutnya putih, bentuk tubuhnya macam Kanda juga. Mungkin saja. Apa yang telah terjadi, Kanda? Kanda ni nampak macam orang ketakutan. Tidak. Berapa orangkah penjaga tubuh Baginda? Ramai ke tidak? 5 orang. Hah? Teranglah sekarang. Teranglah sekarang. Siapa yang beritahu ini, Dinda? Seorang hamba. Dia seorang saja yang tidak mati. Putih namanya. Adakah dia di sini lagi? Semasa Kanda ditabalkan menjadi raja, dia serta-merta minta balik ke kampungnya. Kampung? Iya. Oh. Bolehkah dia dipanggil? Boleh. Tapi mengapa? Oh, Dinda. Kanda khawatir bahawa Kanda telah terlepas kata. Dinda. Ya, Kanda. Kanda akan memberitahu kepada Dinda seorang saja akan hal rahsia Kanda ini. Rahsia apa? Sebenarnya, Kanda adalah anak raja dari negeri Gunung Jerai. Kononnya, Kanda akan membunuh ayahanda Raja Gunung Jerai dan akan berkahwin dengan bonda Kanda sendiri. Itulah sebab Kanda melarikan diri dari negeri tersebut. Jika dia masih mengatakan perompak-perompak yang membunuh Raja Sang Utama itu satu kumpulan, bukan seorang saja, terselamatlah Kanda. Janganlah Kanda bimbang. Mengikut telahan, Sang Utama akan mati, dibunuh oleh seorang anak. Anak yang Dinda kandungkan. Tapi tidak terjadi begitu. Anak itu sudah mati. Kasihan dia. Janganlah Kanda risaukan itu semua. Pembohong belaka.
Betul kata Dinda itu. Walau bagaimanapun, panggil Putih. Kita dengar ceritanya. Mengapa? Aku tak mau ke istana lagi. Janganlah buat aku susah. Tidak. Aku tak mau. Kalau kau tak datang, aku yang kena marah. Dan sudah tentu tuanku akan menghantar hulu balang mengheret kau ke istana. Putih, marilah. Tuan hamba. Ya? Bolehkah hamba bertanya? Boleh. Benarkah raja negeri ini bernama Sangkurnia? Ya benar, inilah istananya. Tuanku ada di dalam. Itu pun permaisuri keluar. Oh, berbahagialah dia hendaknya. Sangkurnia bukan sembarangan orang. Kamu ini membawa berita atau utusan? Ampun tuanku. Berita yang baik untuk suami tuanku dan rumah tangganya. Wahai permaisuri yang dihormati. Berita apa dan dari siapa? Berita dari Gunung Jerai. Mengembirakan. Walaupun sepatutnya kita bersedih. Jadi, Patik perlu sangat nak menghadap Baginda Sangkurnia. Apakah berita yang menggembirakan serta juga menyedihkan? Siapakah orang ini, Dinda? Oh, Pak Unggal. Benarkah? Benar, tuanku. Oh, Pak Unggal. Sila naik. Apa kabar semua? Bagaimana ayahanda dan bonda? Patik membawa berita duka, tuanku. Paduka ayahanda, Raja Sang Murba telah mangkat. Mangkat di tangan orangkah? Tidak. Almarhum mangkat kerana gering. Oh, ayandaku. Dinda? Telaah bahawa Kanda akan membunuh ayahanda Kanda sendiri itu tidak akan terjadi. Ayahanda mangkat kerana gering. Bukankah Dinda telah katakan bahawa telahan itu tidak akan terjadi? Iya, ketakutan Kanda itu tidak perlu lagi. Lupakanlah saja perkara itu, Perkara lagi satu yang Kanda khawatirkan. Kerana bonda Kanda masih hidup. Tapi, mengapakah bonda tuanku yang hidup tuanku takutkan? Beta ditelahkan berkahwin dengan bonda sendiri dan membunuh ayahanda sendiri. Itulah sebab Beta telah lari dari Gunung Jerai. Tapi tuanku, rakyat Gunung Jerai menuntut supaya tuanku dirajakan di sana. Balik? Tidak sekali-kali. Beta tak mau duduk serumah dengan bonda beta itu. Ampun tuanku. Ketakutan tuanku membunuh ayahanda tuanku dan mengahwini bunda tuanku itu tidak berasas. Bagaimana pula? Bukankah beta ini anak mereka? Tak benar, tuanku. Darah Raja Sang Murba tidak sedikit pun mengalir ke dalam tubuh tuanku. Raja Sang Murba itu bukan ayahanda beta? Semasa tuanku bayi, Patiklah yang menyembahkan ke bawah duli Raja Sang Murba. Jadi ada orang yang memberikan beta kepadamu? Benar.
Tuanku, pacal itu bernama Putih. Orang Raja Sang Utama yang memerintah negeri ini. Putih? Dinda, diakah yang memang kita nak jumpa itu? Apalah gunanya? Tak berguna lagi. Lupakanlah saja apa yang dikatakan itu. Beta akan bongkarkan semuanya. Saya enggak tahulah asal-usul beta. Oh, tolonglah. Janganlah bongkarkan asal-usulmu itu. Adinda melutut, menyembah. Janganlah bongkarkan lagi. Tidak. Beta mau keterangan. Beta mau tahu. Beta mau tahu. Kau sudah jahanam. Hai anak neraka. Inilah perkataanku penghabisan padamu untuk selama-lamanya. Mungkin dia malu tentang asal-usul beta. Dia tidak akan malu biarpun ibu bapa beta seorang abdi. Oh, Sang Utama, anak kita itu masih hidup rupanya. Dialah yang membunuh engkau di jembatan Simpang Tiga Keramat itu. Aku telah bersuamikan. Anakku menggantikan kau. Oh, malangnya nasibku. Anakku sendiri menjadi suamiku. Oh Tuhan. Nampaknya dia sebaya dengan Pak Ungal. Benar, Tuanku. Inilah Putih. Hei Putih, naik ke atas. Ampun, Tuanku. Betulkah Tuan hamba orang Raja Sang Utama dulu itu? Tuanku. Pernahkah kamu berjumpa dengan orang ini dulu? Siapakah dia ini? Patik tidak pernah berjumpa dengan dia. Hai Putih, lupakah kau akan aku? Kita sekampung dulu. Aku tunggal. Tunggal? Aku ingat. Entah sudah berapa tahun dahulu. Kau tak ingatkah? Kau pernah memberikan seorang bayi pada aku. Lupakan kau. Apa maksud kau sekarang? Apa yang aku katakan? Hai sahabatku. Tuanku inilah bayi yang kau berikan pada aku dulu. Diam, Tunggal. Diam. Kau tidak tahu apa yang kau katakan. Biarkan dia bercakap. Tuanku, dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Apa yang kau tahu cakap? Pulaskan tangannya sehingga dia bercakap. Tuanku. Jangan pulas tangan Pati, Tuanku. Jangan pulas tangan Pati. Tolong. Pati
orang tua. Siapa yang memberi tunggal ini anak itu dulu? Jawab. Iya, Patik. Patik rasa biar Patik mati saja. Kau akan mati sekarang juga jika tidak bercakap benar. Tidak cukupkah Patik memberitahu bahwa Patik yang memberinya anak itu? Siapakah ayah dan ibuku yang sebenar? Dengan nama Sang Dewata Mulai Raya. Janganlah tanya lagi. Jawab. Kalau tidak, kau akan mati. Lepaskan tangan Patik. Lepaskan dia. Lepaskan. Cakap. Anak itu anak dari Raja Sang Utama, Raja negeri ini. Anak seorang hamba atau anak sendiri? Mustikah Patik menjawab? Kamu mesti memberitahu dan beta mesti mendengarnya. Anak yang dilahirkan yaitu putra permaisuri, tuanku. Tapi anak itu ditelah akan membunuh ayah dan mengahwini bondanya. Jika tuanku anak itu, nyawa tuanku sudah jahanamlah. Oh Tuhan, semuanya sudah terbongkar, semuanya sudah diketahui, tak ada yang terzorok lagi. Oh cahaya, aku tidak akan dapat memandang cahaya lagi. Aku ini tercemar, berdosa dengan perkawinan aku, berdosa dengan menumpahkan darah ayahandaku sendiri. Dinda, mana istriku? Dinda, bukalah pintu. Dinda, bukalah pintu. Dinda, kau bukan istriku. Bonda, maafkanlah, ampunkanlah anak. Bonda, ampunkanlah Bonda.
Mana tongkat aku? Mana tongkat aku? Yang akan terjadi itu terjadi juga.